Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam buat semua yang menonton rancangan ini kami ucapkan. Hari ini saya Luqman Hakim bersama kawan saya Fahim Afwan akan membuat sedikit flashback tips pemanduan selamat agar kemalangan dapat kita elakkan. Ya, terima kasih Luqman. Sebelum kata-kata mengarut langkah, sebelum bibir berkata-kata, izinkan saya untuk serentak pantun. Silakan Fahim. Tersimpuh putri tepian perigi, hutan yang tebal beranting dahan. Dengan tajuk forum kami, pengenalan aplikasi MyPaya Samad. Hari ini juga ya Luqman, kita akan bersama Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin akan memberi sedikit pengenalan aplikasi MyPaya Samad yang masih baru diperkenalkan oleh PDRM. Kami sangat berharap para penonton yang setia dapat terus bersama kami sehingga ujung rancangan. Okey, bagi mereka yang baru masuk ke rancangan ini, kita sangat berharap mereka semua, kamu semua agar dapat men-sharekan video ini agar rakan-rakan kita dapat melihat serta iti-pati rancangan dapat dikongsikan terutama kepada ahli keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan. Kami juga berharap dengan perkongsian ini kemalangan jalan raya kita dapat elakkan. Ingat, share anda tanda sayang anda kepada mereka. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa kata kita ikuti sedikit pesanan penaja rancangan ini. Pernahkah anda terfikir nak sambung belajar ke atau nak kerja? Macam mana nak mulakan dulu Kerja dulu ke atau terus belajar? Peningnya. Jangan pening-pening. Tenang. Jangan kusutkan kepala. Dengar ni. Konsep pendidikan sepanjang hayat sebenarnya sangat luas. Konsep ini termasuk proses pendemokrasian yang memberi peluang seluas-luasnya kepada setiap individu tanpa mengira kelas sosial, kaum, umur dan jantina. Tapi kita tak ada masa. Macam mana? Sebenarnya, ia menekankan kepada proses pembelajaran kendiri dan bukannya proses pengajaran. Bahan-bahan dan pedagogi yang digunakan sangat sesuai dan mesra pelajar. Waktu belajar juga fleksibel dan kurikulumnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan keperluan semasa. Kalau macam tu, macam mana saya nak teruskan? Kalau nak tahu, kita boleh belajar secara formal seperti di sekolah, institusi pengajian dan pusat latihan vokasional, ataupun secara tidak formal iaitu berdasarkan pengamalan dan latihan di tempat kerja masing-masing. Pendekatannya boleh dipelbagaikan supaya mudah diakses pelajar seperti pembelajaran ataupun kursus secara pos. Macam menarik. Tapi ada tips ke nak sambung belajar? Ringkasnya, pendidikan sepanjang hayat ialah suatu proses pembelajaran yang berterusan bagi tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seseorang. Pertama, menguasai kemahiran pengurusan masa. Kena urus, bahagi dan atur masa seharian supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kedua, menguasai kemahiran membaca. Penting untuk mendapatkan maklumat dan fakta tentang sesuatu perkara. Ketiga, menguasai kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara berfikir dan terancang untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, menguasai kemahiran dan pembelajaran kendiri, mempunyai akses belajar secara kendiri dan berdikari mengikut minat, keperluan dan keupayaan sendiri. Oh ya ke? Ada isi borang tak? Maklumat di ujung jari je. Jom.
Terima kasih kita ucapkan kepada pihak Universiti Utara Malaysia di atas pelajaran seputar tadi. Sekiranya anda berminat untuk meneruskan pengajian jarak jauh atau PJJ, pilihlah PJJ dengan UUM. Ingat, PJJ UUM, pilihan di hati. Ya, betul itu. Slogan yang menarik ya, Lokman. Sebelum kita berkongsi tips, kita ikuti satu video kemalangan jalan raya yang baru terjadi pada minggu lepas ya, iaitu pada 6 September 2021 yang mana telah melibatkan beberapa buah kenderaan dengan sebuah lori. Kita sangat bersyukur kerana dalam insiden ini tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Baik, mari kita ikuti, Lokman. Mari. Okey, itu dia kemalangan yang kita sangat takuti. Ibarat apa orang kata apa ni, Sudah terhantu lah kita gadah. bukan, dia macam ni tau, dia macam pantang sebelum Ajar, ya betul. Tapi bernasib baiklah walaupun kemalangan ngeri, masih tak ada kemalangan maut ataupun jiwa dilaporkan. Oleh itu, Lokman, oleh kerana pergerakan rentas negeri dan daerah betul dibenarkan, kita akan maklumkan kepada penonton mengenai satu sesi mengenai apa tu, Lokman? Yalah, betul lah. Sepanjang bila kerajaan buka rentas negeri ni kan, kalau paling perasan lah baru-baru ni semua sibuk pergi pantai, betul tak? Ya betul. Penuh pantai, penuh sungai, segala apa semua penuh lah, betul tak? Jadi belum lagi yang masuk balik kampung. Bila kita masuk balik kampung, dia melibatkan satu perjalanan yang agak jauh lah. Ya betul. Dan kita kena menitik beratkan mengenai kesihatan ketika memandu dan juga pemeriksaan kereta sebelum bergerak. Sebelum tu mari kita ikuti satu paparan video semakan kenderaan sebelum kita memulakan sebuah perjalanan jarak jauh. Ya, mari kita ikuti. Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak kongsikan tips basic maintenance kereta dengan anda semua. Dengan tips pantas ni, anda boleh mengurangkan risiko kerosakan serta memandu dalam keadaan selesa dan selamat. Ada 7 tips yang akan saya kongsikan. Untuk kereta moden sekarang ni, eloklah periksa sekurang-kurangnya sebulan sekali pun dah memandai. Apa tu? Okey, pertama, minyak enjin. Kedua, coolant. Minyak transmisi, minyak brake, minyak power steering, bateri, dan yang ketujuh iaitu tekanan tayar. Untuk cek paras minyak hitam, tarik dipstick dan lap sebab minyak dekat dalam enjin tu dia mercik. Jadi kita tak dapat bacaan yang tepat. Okey, masukkan balik dipstick, kemudian perhatikan level minyak. Kalau minyak full macam ni, okey, kira cantik lah. Lepas tu kalau dah hitam sangat, pergilah tukar. Untuk kereta yang menggunakan jenis semi-sintetik, disarankan tukar setiap 4,000 km atau 3 bulan sekali. Untuk jenis fully sintetik, disarankan tukar 7,000 km ataupun 6 bulan sekali tukar. Minyak apa yang sesuai? Semi atau fully? Perlu ke beli minyak yang mahal? Saya sendiri pun guna jenis semi je. Anda boleh gunakan semi-sintetik, fully sintetik dan benda ni terpulang pada anda. Asalkan minyak tu minyak yang original dan bukan minyak yang recycle. Untuk kereta moden sekarang ni, dalam head ada benda bulat
dikenali sebagai hydraulic shim. Benda ni sentiasa perlukan minyak yang bersih untuk bekerja dengan lebih efisien dan menghasilkan prestasi yang lebih cemerlang. Jika anda biarkan minyak tu hitam, lama kelamaan dia akan jadi likat, pekat dan melekat. Sebab tu ada bunyi bising macam orang bertukang dalam head. Untuk proses ni orang panggil sebagai bunyi tepet sebab minyak tu dah berkeladak sangat. Semestinya minyak fully sintetik lebih baik sebab dia lebih nipis dan kurangkan geseran dalam enjin. Tapi anda tak perlu beli minyak yang mahal sebenarnya. Anda cuma perlu pilih dan beli minyak yang sesuai mengikut gaya pemanduan anda. Yang penting mesti servis on time. Tips yang kedua, cek paras coolant. Dan untuk faktor keselamatan, jangan sesekali buka radiator cap semasa enjin panas. Sebab dalam radiator ni dia ada super high pressure. Bila anda buka, air akan tendang dan mungkin kena dekat muka kita. Bila dah jadi macam tu memang dah tak syok lagi ya. Dan cek juga paras coolant dalam spare tank. Okey, cantik sekali, full. Jika anda kurang memberikan perhatian pada cooling system, benda ni dia akan menyebabkan kerosakan serius pada enjin kereta dan menyebabkan overheat. Saya cadangkan flush cooling system kereta anda setiap 2 tahun sekali. Anda juga boleh menggunakan coolant bercampur dengan air dan bancuh mengikut nisbah yang betul, ataupun anda juga boleh menggunakan coolant sepenuhnya. Jika anda nak DIY cara flush cooling system, boleh search di channel YouTube saya. Percaya atau tak, jika anda tak jaga coolant yang kotor boleh merosakkan sensor pada enjin kereta anda pada kereta moden. Tips yang ketiga, minyak transmisi. Untuk cek, tarik dipstick dan perhatikan level minyak. Untuk kes ni, minyak berada di full, kira okey lah. Minyak transmission ni tak adalah benda yang kritikal sangat sebab kita jarang tukar dan disarankan tukar 30,000 km sekali tukar. Pastikan anda menggunakan minyak yang sesuai sebab ada kereta yang menggunakan transmission jenis manual, auto dan CVT. Jadi dekat sini anda kena lebih peka dan ambil perhatian untuk pilih minyak yang betul. Anda boleh rujuk buku manual kereta anda masing-masing. Kereta anda pakai minyak jenis apa. Tips yang keempat, cek level minyak brake. Pastikan minyak ni full dan jernih. Kalau dah kotor sangat tu, sangat disarankan untuk anda pergi buat flushing. Dekat atas penutup ni ada mention use only .3 or .4. So anda kena ikut lah ya. Kalau minyak tu dah terlalu kotor sangat, kesan buruk dia akan menyebabkan kegagalan pada sistem brake dan kebocoran. Okey, bocornya contoh dekat master pump, body pump, wheel pump. Dan sebab tu ada setengah kes bila kita tekan brake, pedal tu makin lama dia makin ke dalam dan tak cengkam. Ini disebabkan berlaku kebocoran vacuum pada sistem brake. Okey, benda ni sangat penting untuk keselamatan kita. Dan seterusnya kita akan pergi tips kelima, iaitu minyak power steering. Okey, minyak power steering ni penjagaan dia sama macam minyak brake. Bila dah terlampau kotor sangat ataupun dah sampai masa tu, pergilah buat flush, tukar minyak yang baru. Benda ni boleh flush, saya sarankan buat 2 tahun sekali. Dan anda tengok minyak ni saya baru buat flush 2 bulan yang lepas. Minyak ni kuning, jernih. Okey, cantik sekali. Kegagalan untuk menjaga minyak power steering ni, bila minyak tu dah terlalu kotor sangat, dia akan boleh menyebabkan kebocoran pada steering rack kereta korang. Selain daripada tu, dengan menjaga minyak ni juga, anda boleh selamatkan power steering anda daripada rosak. Dan terpulang pada anda semua, anda nak gunakan minyak power steering ataupun apa-apa produk jenama apa pun yang anda nak guna. Okey, ini adalah saya punya personal yang saya guna. Terpulang pada anda. Dan untuk produk ni, saya sudah letakkan description dekat bawah untuk anda senang nak cari. Tips yang keenam ni, jarang kita cek air bateri pada kereta yang menggunakan bateri jenis sel basah. Bateri yang baik menghasilkan 12 hingga 14 volt. Jika dekat terminal sini ada asid, apa yang korang perlu buat? Gelegakkan air,
tuangkan air dekat terminal dekat sini, dan benda ni akan boleh prevent terminal bateri korang daripada dia orang panggil sebagai corrosion. Dan ini adalah tips yang sangat berguna untuk kita semua. Dan selesai sudah 6 tips di bawah bonet kereta anda. Sekarang kita tutup dan kita akan pergi ke tips seterusnya. Dan ini adalah tips terakhir. Tekanan tayar. Tayar yang angin kurang atau lebih menyebabkan bunga tayar makan tak sekata dan bahaya jika memandu. Saya sarankan cek tekanan tayar dan pam setiap 2 minggu sekali mengikut spesifikasi kilang. Jika anda keliru berapa PSI untuk anda isi, isi angin, boleh tengok pada bahagian pintu kereta sebelah pemandu atau penumpang. Dekat situ dia ada macam satu stiker, mesti ada dekat situ. Ingat, ada 7 tips basic maintenance kereta anda. Minyak enjin, coolant, minyak transmission, minyak brake, minyak power steering, bateri dan tekanan tayar. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Alif di atas perkongsian sebentar tadi. Saya berharap panduan sebentar tadi dapat membantu kita sebelum memulakan perjalanan jarak jauh. Ya, betul Luqman. Dalam masa yang sama, kita seharusnya memastikan kesihatan kita terjamin ketika memandu. Malah kita juga kena faham mengenai destinasi yang dituju supaya kita dapat fokus dalam pemanduan kita. Kita dah tengok cara kita buat tips pemanduan jarak jauh sebelum kita menggunakan pemanduan jarak jauh. Ya. Kita juga tengok kat jalan raya kita sendiri memang banyak motosikal. Kau yang pergi kerja naik apa? Kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik kereta. Tengok pada cuaca. Jadi ada juga naik motor kan? Ada. Okey, apa kata kita tengok sedikit paparan tunggangan dengan selamat supaya membantu penunggang-penunggang motosikal di jalan raya. Silakan. Okey, itu dia sedikit tips tunggangan dengan selamat. Kita berharap dengan panduan itu tadi dapat menyelamatkan penunggang-penunggang motosikal di jalan raya Malaysia lebih selamat. Kami dari page Kemalangan Jalan Raya amat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dalam rancangan ini. Jangan lupa like, share video ini, tanda anda sayang kepada rakan-rakan anda dan saudara, terutama keluarga anda. Ya, betul Luqman. Okey, kepada mereka yang berkunjung kepada forum kami, sila share. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan sebentar lagi kita akan bersama Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin untuk bersama kita mengupas mengenai tajuk ini. Dan kita persilakan Dr. Bakri dalam forum kita. Terima kasih Pak In dan juga saudara Luqman. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. Terima khabar kasih. Doktor? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, boleh tak bagi saya sedikit penerangan berkaitan dengan aplikasi My Bayar Saman ni Doktor? Okey, terima kasih. Satu soalan yang baik sebenarnya. Dan kalau tadi saya nak betulkan sikit kenyataan daripada kita punya moderator pada malam ni, bahawa sebenarnya kemalangan bukanlah soal nasib baik tau. Kemalangan bukan cerita nasib baik. Ia bukan juga kebetulan. Dia adalah di bawah kawalan kita. Sebab tu persepsi tu mesti dibetulkan. Okay? Kemalangan jalan raya bukan cerita nasib baik. Bukan cerita kebetulan. Ianya adalah di bawah kawalan kita.
So kita kena Kawal. betulkan persepsi kita punya audience supaya dia dapat memandu dengan cermat dan selamat sampai ke destinasi. Ini yang kita nak tekankan dalam konteks pemanduan berhemah dan juga kesedaran keselamatan kepada pengguna jalan raya. So, terima kasih kita punya sahabat-sahabat kita yang bersama kita malam ini. Dan saya sebelum pergi lebih jauh tentang konsep saman, mai bayar, saya nak buka minda kita punya sahabat-sahabat di luar sana tentang Mega Trend Challenge. Apakah cabaran terbesar sebenarnya kepada pengguna jalan raya dan apakah cabaran terbesar kita yang memandu di jalan raya? Okey, saya letakkan satu penanda arah begini. Sebelum pandemik COVID yang berlaku ini, sebenarnya setiap 84 minit satu orang mati. Setiap 84 minit satu orang mati. Mati di jalan raya lah saya tadi. Di jalan raya lah, cerita-cerita di jalan raya. Ini cerita di jalan raya. Setiap 84 minit satu orang mati. Ini sebelum pandemik COVID, di mana satu hari di antara 17 ke 18 orang mati. Masa 18 Mac bermulanya pandemik COVID, kan, dengan sekatan hampir 836 sekatan jalan raya di Malaysia. Semua orang tak boleh rentas negeri, rentas daerah. Akhirnya telah berjaya menurunkan kadar kemalangan itu, angka paras yang cukup cantik sebenarnya. Daripada 17 kematian sehari jatuh ke paras 3 ke 4 kematian sehari. Satu report yang agak baik tu Doktor Yang baik. Tetapi apakah ironinya di sini? Takkan kita nak mengurung orang setiap masa dengan lambakan kenderaan hampir 32 juta di Malaysia sekarang. Populasi kita pun 32 juta lebih plus. Lambakan kenderaan yang berdata di Jabatan Pengangkutan Jalan 32 juta dan 16 juta orang pemegang lesen yang sah di Siunan. Belum masuk lesen terbang. Ni yang 16 juta ni ialah lesen yang betul-betul mendapat pengiktirafan untuk memandu. Apa cabarannya? Cabarannya tadi 84 minit satu orang mati. Dengan berlakunya pandemik COVID, kadar kemalangan, kadar kematian jatuh ke paras yang terendah. Kalau dulu kita tengok bahawa hampir 1,500 kemalangan sehari, 1,500 kadar kemalangan sehari, tapi semasa pandemik COVID jatuh ke paras 600, 700 dan masa kemuncaknya jatuh ke paras 300 ke 400. Satu yang perkembangan yang sebenarnya menarik, dan sebab itu kalau kita tengok dalam konteks penguatkuasaan, sebab saya bercakap atas tajuk penguatkuasaan juga, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan bahawa setiap hari hampir 15,000 saman kita keluarkan sehari. Masa pandemik COVID, saman tu jatuh ke paras 8,000 ke 9,000, tetapi dasarnya hampir 15,000 menjadikan hampir 115,000 saman dikeluarkan secara mingguan. So, apakah kesannya kepada masyarakat pengguna? Kesannya kepada masyarakat pengguna ialah apabila saman tu diisukan kepada masyarakat pengguna, dia akan ada implikasi undang-undang. Okay. Apakah implikasi undang-undangnya? Dalam konteks polis di Raja Malaysia, kita ada 2 kaedah saman dikeluarkan. Apakah kaedahnya? Pertamanya, satu kaedah yang dipanggil bersemuka, iaitu dikeluarkan POL 257. Jadi apabila pesalah dikesan oleh anggota penguatkuasaan kita, Jabatan Trafik, saman akan dikeluarkan bersemuka dan orang yang berkenaan akan diminta menandatangani pada notis berkenaan yang dipanggil notis 257. Apakah kuasanya? Di bawah Seksyen 115 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kalau kita engkar kepada notis berkenaan, apabila dibawa ke mahkamah, kita akan disenarai hitamkan. Okay. Apabila disenarai hitamkan, dalam masa yang sama juga, kita akan dikeluarkan waran tangkap. So, waran tangkap ni akan menyebabkan kita diburu oleh pihak polis lah, selagi dia tidak menjelaskan ataupun selagi dia tidak hadir ke mahkamah. Okay. So, ini implikasi dia. So, apabila dia tidak enggan menjelaskan saman, dia akan dihadapkan ke mahkamah, disenarai hitamkan, menyebabkan dia susah untuk berurusan dengan agensi-agensi yang dia perlukan
bagi yang diperlukan, contohnya untuk membarui cukai jalan, membarui lesen kenderaan motor dan sebagainya. Ini cabaran kepada orang yang sebenarnya tidak mahu menjelaskan samad. Ingat kita kalau saya nak kongsikan sedikit pendataan untuk kita sebagai satu knowledge yang saya sebutkan tadi, cabaran mega trend dalam konteks penguatkuasaan. Sebenarnya bagi 6 bulan pertama tahun ini, kita telah mengeluarkan hampir 1.65 juta saman dikeluarkan. Tuan bayangkan. Semasa pandemik ini tinggi, cukup tinggi. Saya pun tidak faham hambatan masyarakat pengguna jalan raya. 1.6 juta saman dikeluarkan semasa pandemik ini. Daripada bulan 1 sampailah bulan 6, sampailah 30 hari bulan 6, 1.6 juta saman kita keluarkan. So, di manakah yang apabila kita bercakap tentang kesedaran, keselamatan di jalan raya, mengapa masih ramai lagi pengguna jalan raya yang tegar dan masih melakukan kesalahan melanggar peraturan jalan raya. Dan ini bukan cerita yang sengaja diadakan, dapatan yang kita datakan saban hari, dan hampir berlaku peningkatan 28.9%. Itu mana hala tuju sebenarnya masyarakat pengguna jalan raya dalam menentukan bahawa kita mampu untuk berada selamat di jalan raya. So dalam konteks yang besar sebenarnya, hambatan kepada masyarakat pengguna jalan raya ni ialah dia kena patuh kepada peraturan jalan raya untuk tidak disaman. Apabila disaman, implikasinya saya telah sebutkan tadi. Tapi PDRM kita tidak saya nak membetulkan persepsi bahawa benarnya Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik bukan nak menghukum pengguna jalan raya. Kita setiap hari kita keluarkan hampir 12 ke 15 ribu saman, dan saman-saman ini sebenarnya bertujuan untuk mendidik pengguna jalan raya supaya kita patuh pada peraturan. Sebab apa? Kita berkongsi jalan dengan semua orang, bukan kita satu orang. So, apabila kita tidak berdisiplin, kita mengamalkan pemanduan yang tidak berhemah, ia bukan hanya menyusahkan kita tetapi menyusahkan pengguna jalan lain. Tadi saudara ada menunjukkan video klip bagaimana berlaku kemalangan yang baru saja diviralkan. Itu menyebabkan apa? Silapan dia yang mengambil bahan-bahan terlarang akhirnya menyusahkan pengguna jalan raya lain. Sebab itu kita selalu tekankan bahawa kalau tidak ada keperluan untuk berada di atas jalan raya, jangan berada di atas jalan raya. Ini mukadimah kita bagi supaya kita nak bukakan satu persepsi yang betul dalam kalangan masyarakat pengguna, dan juga apakah hala tuju sebenarnya tentang tindakan penguatkuasaan oleh JSM. Agak tidak doktor pengenalan tadi itu. Okay. Doktor, sebelum kita pergi lebih jauh, apa kata kita ikuti satu tutorial penggunaan aplikasi My Bayar Samad. Okay, cantik.
Okey, itu dia mengenai video aplikasi MyBayar Saman di mana anda boleh mendaftar, menyimak dan membuat pembayaran secara online tanpa lagi perlu ke kaunter. Sangat mudah. Ya, semuanya di hujung jari sekarang. Baik, sebelum pula kita sembang jap Dr. Bakri Dr. Bakri sebelum ni kalau kena saman, kalau dekat dalam mana-mana dalam KL, kita semua kena pergi jalan bandar betul tak Dr. Untuk menunaikan bayaran saman agak susah dalam sebenarnya. Daripada Wangsa Maju nak kena pergi ke sana, ada yang daripada Batu Cave kena pergi sana, susah sebenarnya. Tapi sekarang dengan aplikasi MyBayar Saman ni, kita agak dia sangat membantu kita lah. Okey Dr. Kita nak tanya kepada Dr. Bakri, adakah sebarang rebate ataupun diskaun bayaran saman dalam masa ini dapat membantu kempen? Sekiranya ada, bila tempoh rebate atau diskaun ini akan dibuka lagi? Sebab kita sedia maklum sebelum ini pernah dibuka. Okey, terima kasih. Satu promo yang menarik sebenarnya tadi dalam konteks MyBayar Saman. Sebenarnya kita sentiasa move forward, sentiasa ke hadapan dalam memberikan kemudahan kepada pengguna masyarakat, pengguna jalan raya. Yang sebutkan tadi, 6 bulan pertama 1.6 juta saman dikeluarkan. Satu hari 15,000 saman dikeluarkan. Mana hala tuju? Mana penyelesaiannya? Kaunter ditutup. Tidak ada kaedah untuk membayar saman. Berlakulah apa yang dipanggil lambakan dan juga saman-saman yang tertunggak. So kita move forward, memikirkan kepentingan masyarakat pengguna, bagaimana untuk membantu terutamanya semasa pandemik ini. Sebab itu pada 25 Mac yang lalu kita telah melancarkan kempen MyBayar Saman. Satu aplikasi yang menggunakan web base, menggunakan gadget, menggunakan laman web bagi kemudahan masyarakat Malaysia, masyarakat pengguna jalan raya menyemak dan kemudian menjelaskan saman-saman yang tertunggak kepada individu berkenaan. Ini merupakan satu yang dipanggil transformasi sebenarnya dalam membantu masyarakat pengguna jalan raya, dan akhirnya hari ini kita tengok bahawa benda-benda begini telah pun menjadi norm kepada masyarakat pengguna jalan raya. Tapi bukanlah satu isu baru sebenarnya. Kita telah sebelum ini kita pun telah mengadakan kerjasama dengan pihak bank iaitu Maybank dan juga pejabat pos bagi pengguna, masyarakat pengguna untuk menjelaskan saman sebenarnya. Dan tapi dengan aplikasi MyBayar ini, masyarakat pengguna dia tidak perlu menunggu pada waktu office hours dan sebagainya. Dia bebas untuk berkomunikasi di laman web kita dan boleh akses pada bila-bila masa dan menjelaskan menggunakan kaedah pembayaran secara online. Ini merupakan kemudahan yang diberikan kepada pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan pelanggaran kepada kesalahan lalu lintas. So, dalam konteks ini, satu konsep yang mesti diingat oleh masyarakat pengguna ialah satu tagline ataupun satu tagline lah yang kita telah perkenalkan sejak lama dulu. The more you delay, the more you pay. Maknanya apa? Lewat bayar lebih. So saya menyeru masyarakat pengguna jalan raya supaya menjelaskan saman-saman ini pada 30 hari yang pertama. So selepas hari yang ke-60 dia akan naik kepada paras maksimum RM300. Okey. So buat masa ini kita tidak memberikan kemudahan diskaun kepada masyarakat pengguna jalan raya. Kita telah memberikan kemudahan ini semasa pelancarannya pada 25 Mac selama 1 bulan. Ramai masyarakat pengguna jalan raya yang telah menjelaskan sama-sama mereka yang tertunggak. Kenapa dia menjelaskannya? 3 faktor. Pertamanya dia tidak perlu pergi ke kaunter. Okay, dia boleh berinteraksi di media. Yang keduanya mendapatkan diskaun. Yang ketiganya dia lebih selamat apabila tidak bercampur dengan orang lain apabila berada di kaunter. Ini merupakan apa yang saya sebut bahawa sumbangan JSPT, Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik kepada pengguna jalan raya. So ambillah kesempatan ini dan ingatkan hashtag ini. The more you delay, the more you pay. Bayar lewat bayar lebih. So kadar yang kita tetapkan bermula dari RM150. So dia akan naik kepada maksimum RM300. Itu bagi kesalahan yang saya sebutkan tadi yang dipanggil notis 170A. Okay, ada lagi kesalahan yang 257
Ini kalau terlepas tawaran yang berkenaan, kita akan bawa kes ni ke mahkamah. Pihak mahkamah akan mengenakan denda, dan kegagalan kita hadir sebenarnya satu waran tangkap akan dikeluarkan memaksa kita hadir ke mahkamah berkenaan. Dan ada juga mahkamah yang mengenakan denda tambahan kepada pengguna jalan raya yang tegar ni, dipanggil contempt of court, menghina mahkamah. Dua pertuduhan. Di samping pertuduhan kepada kesalahan asasnya, contohnya menggunakan handphone semasa tidak menggunakan hand-free semasa memandu, ataupun tidak mengenakan tali pinggang semasa memandu, kita telah keluarkan saman 257, saman bersemuka ni kepada dia. Dia enggan hadir pada tarikh yang ditetapkan, katakan 15 hari bulan 9 di Mahkamah Jalan Trafik Jalan Duta, dia tak hadir. Ada juga setengah-setengah magistrat yang mengambil tindakan mengeluarkan satu lagi notis yang dipanggil menghina mahkamah. Kerana apa? Dia mengabaikan notis untuk hadir ke mahkamah. Ini merupakan benda-benda yang sebenarnya memberikan satu input yang kepada masyarakat pengguna. So ambil, jangan kita mengabaikan notis yang diberikan oleh mahkamah, oleh pihak polis kepada kita untuk membayar dan hadir ke mahkamah. Ya, yang boleh kita rungkaikan maksudnya jika kita terima saman dalam masa 30 hari, jika ada aplikasi My Saman ni, dia akan memudahkan kos dan juga dia akan menjimatkan masa dan juga sekaligus dia boleh menghindarkan kita daripada kena kompang di mahkamah. The more you delay, the more you pay. The more you delay, the more you pay. Okay. Ini kesempatan yang mesti kita ambil sebenarnya kan. Memang bukan dalam satu persepsi yang besar, kita bukan mencari kesalahan. Tapi kalau kita tidak berada di jalan raya, akan berlakulah yang dipanggil lawlessness. Akan berlakulah pelanggaran kepada kesalahan-kesalahan jalan raya. Dan pelanggaran ini sebenarnya menyusahkan pengguna jalan raya lain. Tengok semalam bagaimana pengguna jalan raya yang tegar membawa kenderaan menungkak arus, melawan arus di lebuh raya. Ya, ini kalau tindakan tidak diambil, ia akan bukan hanya menyusahkan dia, tapi menyusahkan pengguna jalan raya lain. Sebab itu saya katakan bahawa pendekatan Jabatan Trafik PDRM sebenarnya untuk mendidik. Kalau kita tak mengambil tindakan, maka akan berlakulah lawlessness ataupun dipanggil ketidakkepatuhan kepada peraturan, dan akhirnya mengundang musibah kepada semua orang lain yang tidak bersalah ni. Ya, kita bercakap tentang masyarakat pengguna jalan raya yang tidak bersalah. Disebabkan adanya pesalah-pesalah tegar ni yang telah menimbulkan masalah kepada orang lain. So saya nak saya nak kongsikan lagi satu bahawa sebenarnya dengan kealpaan, kecuaian, ketidakpatuhan masyarakat pengguna yang tegar ni, ia telah menyebabkan kematian kepada individu lain. Dan kita kena ingat bahawa nilai nyawa sekarang ni bernilai 3.2 juta. Itu angka yang besar sebenarnya. 3.2 juta bagi satu nyawa yang mati di jalan raya. Satu angka yang cukup besar. Itu hampir 9 bilion setahun. Dan pihak Perkeso pun membayar pampasan hampir bilion kepada pengguna jalan raya, terutamanya yang mencarum dan terlibat dengan kemalangan jalan raya. Kerana apa berlaku? Adanya sekelompok masyarakat pengguna jalan raya yang tegar dan masih melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebab itu kalau saya nak kongsikan, saya telah buat satu kajian pada tahun lepas 2020, pada 15 Disember sampai 31 Disember 2020 kita telah melancarkan op khas kepada orang yang melanggar lampu isyarat merah. Bayangkan saya nak sharekan bagaimana attitude masyarakat pengguna jalan kita ni. Kita telah war-warkan di semua media, di media cetak, media elektronik, di WhatsApp group, di Facebook, bahawa Jabatan Trafik PDRM melancarkan op khas kepada orang yang melanggar lampu isyarat merah. Tu agak-agak saudara, 17 hari kita buat operasi, agak-agak orang langgar tak? Kita buat satu Malaysia, agak-agak orang langgar tak ni? Kita promote orang ni dengan semua media, agak-agak orang langgar tak? Rasa tak langgar lagi kot. Rasa-rasa tak Mungkin langgar. ada tapi sikit lah nisbah dia. Bilangan tu dia turun lah. Saya pun mengharapkan sikitlah orang melakukan kesalahan. Tapi hari yang ke-17 kita mendapati bahawa hampir
19,800 orang melakukan kesalahan melanggar lampu isyarat merah. Dan majoritinya oleh kenderaan yang P-hailing ni. P-hailing, orang yang menghantar makanan ni. Ini cabaran kepada kita sebenarnya. Ini cabaran kepada kita sebenarnya kan. Sebab itu saya katakan bahawa ya. Selepas pelancaran aplikasi My Bayar Saman ni, boleh tak kita beritahu keberkesanannya di peringkat anggota PDRM sendiri dalam, maksudnya kemudahan anggota lah, perbezaan kemudahan daripada secara semuka ataupun dengan My Bayar Saman ni? Okey, satu. Okey, apabila teknologi digunakan, dia sebenarnya berjaya membantu pengurusan red tape yang wujud dalam pengurusan inilah. Okay. Red tape ni berjaya kita bendung. Yang di samping red tape kita bendung dan juga integriti dapat ditingkatkan. Sebab kita melihat bahawa jabatan trafik ini sebenarnya sedang menuju kepada satu yang dipanggil pengurusan yang bersifat holistik lah, tidak ada penyelewengan dan satu pengurusan yang cekap dalam mengendalikan isu saman. So apabila kita membangunkan My Bayar, pertamanya kita telah berjaya mengurangkan isu-isu ketirisan, integriti. Dan yang keduanya membina keyakinan yang tinggi dalam kalangan masyarakat pengguna jalan raya. Ini merupakan satu yang masyarakat harap sebenarnya apabila kita transformkan kita punya teknologi, dan inilah yang dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna jalan raya. So kita telah menetapkan kadar-kadar tertentu, tidak ada istilah nego-nego lagi dekat sini kan. Tidak ada istilah boleh bincang dan sebagainya. Apabila kita terus log in ke dalam aplikasi kita, tawaran sekian-sekian di atas kesalahan itu akan diberikan. Kalau kita setuju, terus kita menggunakan khidmat kita punya itu untuk membayar perkhidmatan. So tidak ada lagi melibatkan orang tengah dan sebagainya, dan kita boleh terus menyimpan, mencetak resit dan untuk simpanan kita pada masa akan datang. Ini merupakan kemudahan sebenarnya. Dan dalam masa yang sama juga, terutamanya masa pandemik ini, kita telah berjaya mengurangkan perjumpaan, mengurangkan interaksi dengan masyarakat yang kita tidak tahu sejarah dan latar belakang pelanggan kita. So secara tidak langsung kita telah membantu kerajaan mengekang penularan COVID-19. Ini merupakan satu sumbangan PDRM lah sebenarnya kan. Kalau masyarakat pengguna jalan raya datang ke kaunter berurusan dengan petugas trafik, sudah tentu kalau dia datang daripada zon merah, ia akan membawa ataupun menularkan COVID-19 ini. Tapi dengan adanya aplikasi ini, sebenarnya membantu mengekang penularan COVID-19. Ini merupakan satu sumbangan PDRM melalui Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik kepada mengekang wabak COVID-19. Ini yang kita bantu. Sebagai satu ajakan paradigma lah, Dr. Bakir. Ya, ajakan paradigma. Sebab masyarakat sekarang bercakap tentang semua web based, penggunaan aplikasi dan sebagainya. So kita pun tak mau ketinggalan. Sebab itu kita bangunkan bayar. Ya. Seiring dengan teknologi. Dah pernah masuk, dah pernah login ke laman web My Bayar. Saya pernah ada waktu awal pelajaran tu sebab nak menikmati diskaun tu, Doktor. Lepas tu tak masuk lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah kan? Kita kena mendaftar dan akhirnya kita akan diberi kemudahan untuk akses. Dan satu lagi perkara yang saya boleh kongsikan dalam My Bayar ni ialah kita hanya boleh menyemak saman kita. Kita tak boleh semak saman A, saman CB, saman CC. Ini kenapa kita buat begini? Kerana kita nak menentukan bahawa isu-isu data, isu-isu maklumat peribadi di bawah Akta Perlindungan Peribadi tidak disalahgunakan. Kan. Ini saya cakap tadi. Kalau saya boleh akses kepada orang lain punya, maknanya maklumat peribadi itu akan bocor. Maklumat peribadi itu akan dilihat oleh orang lain. Sebab itu individu yang berkenaan hanya boleh melihat saman yang didaftarkan atas IC-nya saja.
Ini satu Tetapi, yang sebenarnya baik untuk masyarakat pengguna jalan raya. Ya, tetapi saya nak tanya, mungkin saya terlepas pandang ke, kalau kita bayar menerima sama ni dalam masa 48 jam, jika kita di senar hitamkan, jadi sistem tu akan hilang selepas kita bayar online. Kita betul Dr. Batik? Okey, begini. Semua transaksi ni dia secara real time. Real time. Makna kata apabila pembayaran telah pun dijelaskan, data ni akan dihantarkan kepada server sahabat kita di JPJ ataupun di agensi lain. Dia berlaku secara real time. Dia bukan lagi bersifat menunggu 28 jam, 28 jam. It's a real time punya transaksi. Apabila kita menjelaskan tu, automatik kita punya nama akan dikeluarkan daripada rangkaian pengkalan data di JPJ. Kita tidak lagi disenarai hitamkan dan membolehkan kita untuk berurusan di jabatan berkenaan untuk renew road tax, memperbarui lesen kenderaan memandu, lesen kita dan sebagainya. Tidak ada halangan sebenarnya. Kalau dulu kita sebelum adanya kemudahan online ni, dia akan menunggu hampir 24 jam untuk ni. Tapi benda ni telah pun lama kita pulihkan dengan adanya kolaborasi bersama dengan jabatan pengurusan jalan. Dia berlaku secara real time dan tidak lagi bersifat backlog kepada isu penyelesaian ni. So ambil kesempatan sebenarnya kan, dalam konteks pandemik ini, jika kita bayar, kita boleh berurusan dengan agensi yang berkenaan. Baik doktor, tadi doktor dah cakap kita tak boleh akses akaun pihak ketiga, maksudnya pihak orang lain lah. Okey, macam mana pula kesannya kepada golongan yang kurang berpengetahuan tentang dunia digital untuk membuat bayaran saman ni doktor? Apakah inisiatif pihak JSPK untuk membantu masyarakat ini ingin membayar saman tetapi tiada akses internet? Adakah kaunter bergerak dilancarkan kepada zon-zon yang kita anggap zon kampung? Okey, terima kasih. Kita prihatin sebenarnya. Kita prihatin. Okey, banyak medium sebenarnya yang membantu pengguna jalan raya untuk menjelaskan saman. Kita ada Maybank, institusi kewangan yang bersama kita, Maybank dan juga beberapa institusi lain yang boleh kita selesaikan saman kita. Kita ada kemudahan di pejabat pos untuk kita bayar saman berkenaan. Dan kalau apabila keadaan telah pun reda, kita boleh pergi ke kaunter di hampir 156 daerah polis yang mempunyai kaunter traffic cops. Okay? Dan dia boleh menjelaskan saman berkenaan dengan syarat dia tidak lebih daripada tarikh yang ditawarkan lah. Kalau melepasi tarikh berkenaan dan perlu hadir ke mahkamah, dia boleh hadir ke mahkamah. Dan sebenarnya saya nak memaklumkan di sini bahawa bukan hanya boleh bayar di balai polis, di cawangan trafik, kita juga boleh bayar di mahkamah. Apabila notis tarikh yang tawaran kompaun telah pun berakhir, maknanya kes itu, saman itu akan dirujuk ke mahkamah. Kita boleh pergi ke mahkamah. Di mahkamah kita boleh membuat rayuan di hadapan magistrat dengan alasan-alasan kita yang sendiri, dan magistrat biasanya akan memutuskan denda yang munasabah kepada kita. Itu bukan medium kepada masyarakat pengguna jalan raya yang tidak ada kemudahan internet, tidak ada kemudahan nak pergi bank. Dia pergi ke mahkamah. Pergi ke mahkamah, mengaku salah di hadapan magistrat. Sebab mengaku salah tu, ataupun dalam bahasa Jawanya, plead guilty, ialah satu kaedah untuk mengurangkan denda dan juga hukuman. So kita mengaku salah di hadapan yang arif magistrat kita, bahawa kita mengaku salah, tak berjanji tak akan buat lagi kesalahan ni, memang apa semua, mahkamah magistrat akan memutuskan denda yang munasabah kepada kita. So medium, sebenarnya banyak medium. Isunya ialah orang tak nak kan. Sebab dia yang saya sebutkan tadi ni, pesalah tegar ni, tak apalah, nanti boleh bayar, tapi implikasinya banyak kan. Implikasinya banyak kan. Sebab itu kalau kita tengok bahawa saman-saman yang tertunggak ni oleh pesalah-pesalah tegar ni sebenarnya meningkat juga kan. Tapi apabila kita ada operasi khas, kita akan kesan. So kita telah ada satu gadget baru yang dipanggil Inca Radar. Kita ada gadget baru yang dipanggil
Inkarada dan juga satu gadget ni yang boleh mengesan kesalahan-kesalahan kita. Maknanya kalau dikesan kesalahan kita, Inkarada ni, dia akan tolak kita ke tepi. Kenapa? Dia akan buat semakan. Ini akan menyusahkan kita. Kita nak cepat balik ke kampus sebagainya, kenderaan kita mengesan kita ni yang banyak kesalahan ni. So dulu barangkali dia diisukan dengan 170A. Dia tak kata saya tak tahu, tak ingat apa semua. So bila dikesan ini, dia akan dikeluarkan satu lagi saman di bawah 257. Saman ni akan menyebabkan kita dihadapkan ke mahkamah dan akan dikeluarkan waran tangkap kalau kita tidak hadir. So Inkarada, dan kita ada lagi alat ANPR, automated plate number, yang kita cek kenderaan-kenderaan yang melakukan kesalahan-kesalahan ini dalam pendataan kita. Ini ceritanya. So kita dah move forward sebenarnya dalam hala tuju untuk penguatkuasaan yang lebih berkesan. Okey, Dr. Bakri. Jadi seterusnya apa yang boleh kita nak tanya kepada Dr. Bakri, adakah cara lebih mudah lagi membuat pembayaran sama oleh mesin ATM atau sebagainya secara manual ni akan dihapuskan? Jadi kita hanya kepada online je sekarang? Itu kita belum membuat apa-apa keputusan lagi, tapi kita bayangkanlah capaian kemudahan internet ni bukan dinikmati oleh semua orang. Ada tempat-tempat yang sebenarnya masih belum menikmati kemudahan ini, dan kalau kita katakan dulu ramai kita yang buta huruf, tapi sekarang ni dia bukan buta huruf kan, buta IT kan. IT. So kalau kita membatalkan kaedah tradisional ni, dia akan menyusahkan ramai pengguna. So kita masih mengekalkan kaedah tradisional, dan dalam masa yang sama ada alternatif menggunakan MyBayar untuk membantu menguruskan saman dan menjelaskan saman. Maknanya apa? Masih ada dua pilihan. Kaedah tradisional ada, kaedah moden pun ada. So terserah kepada pengguna jalan raya untuk menjelaskan hampir 1.6 juta saman ni dalam tempoh 6 bulan. Tahun ni saja 1.6 juta. Bayangkan tingginya saman ni kan. 15,000 saman sehari kita keluarkan. Seminggu hampir 150,000. Dah kita JSPT, kita ada 8 operasi utama. 8 operasi utama yang kita lancarkan dengan tujuan untuk mengurangkan kadar kemalangan. Mengurangkan kadar kemalangan maut dan juga mengurangkan cedera parah. Ini core kita ni. Ini merupakan hala tuju kita dalam membantu masyarakat pengguna jalan raya supaya kekal selamat di jalan raya. 8 operasi yang kita buat setiap hari oleh 156 daerah polis di Malaysia, daripada Kudat sampailah ke Padang Besar. Diorang ni sentiasa melakukan operasi terancang. Kita ada operasi utama yang mengesan kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan kemalangan. Apa dia? Memandu melebihi had laju, menggunakan handphone semasa memandu, memotong lorong kecemasan, memotong barisan, memotong queue dan juga melanggar lampu isyarat merah. Ini merupakan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya menyumbang kemalangan jalan raya dalam masa yang sama menyusahkan pengguna jalan raya lain. Okey, kita ada saman etika. Saman etika. Kalau dulu pasan, kalau dalam beberapa bulan lepas ada isu mengenai petugas kita yang tanya, kenapa tak pakai slipper, kan, ada di viral kan. Itu ialah kesalahan etika sebenarnya kan. Untuk kekal pemanduan berhemah, kita gunakan alas kaki yang sesuai supaya tidak berlaku isu-isu yang tidak kan. Dan itu juga kita ada kesalahan tentang teknikal. Itu 8 operasi dalam operasi utama, samping operasi something jalanan kita buat. Ramai anak-anak muda kita yang terjebak dengan aktiviti yang saya rasa kurang sihat, dan aktiviti ini semakin berkembang selepas pembukaan lebih banyak sektor ekonomi, terutamanya di fasa 3.0 ini. So, saya ambil kesempatan kat sini ni menyeru terutama yang anak muda kita untuk tidak melakukan aktiviti yang kurang sihat di lebuh raya, di jalan raya, demi keselamatan kita. Ingat kalau kita mati di jalan raya, kita kosnya ialah sebanyak 3.2 juta. Satu angka yang satu orang 3.2 juta. Kalau setahun hampir 9 bilion setahun bagi pengurusan kemalangan jalan raya. Tuan bayangkan 9.1 bilion.
banyaknya wang itu yang boleh digunakan untuk memajukan dan membangunkan negara. Tapi akhirnya digunakan untuk menguruskan isu kemalangan jalan raya, isu kematian dan juga cedera parah. So, kalau kita dapat mendidik masyarakat pengguna jalan raya kita untuk patuh di jalan raya, jangan kena saman, benarnya banyak membantu untuk kita jadi pemandu yang berhemah. Jadi secara holistiknya kita ada kaedah untuk teknologi moden dan ada teknologi tradisional. Janganlah kepada pesalah trafik di luar sana untuk mengadakan alasan. Jangan nanti bila kata dah kena kumpul ke mahkamah, sudah terlantuk lagi nak tergadah kan? Betul. Dia bukan cerita mengantuk lagi tergadah ni, sudah apa disorongkan bantal lagi. Doktor, setakat saya kira kalau daripada bulan Mac hingga bulan 9 hari ni, dalam beberapa bulan ni, macam mana statistik bayaran saman yang dibuat oleh pihak masyarakat berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, pembayaran yang dilakukan secara fizikal? Okey, baru-baru ni kalau ramai juga yang berhubung dengan saya bertanyakan tentang kita telah mengeluarkan hampir 1 juta notis memaklumkan kesalahan kepada pengguna jalan raya. Ada juga masyarakat pengguna jalan raya yang rasa macam seolah-olah kena scammer kan. Ini scammer ni ada hantar surat. Itu bukan scammer itulah memang surat yang sah di sisi undang-undang yang dikeluarkan oleh jabatan dan ditandatangani oleh pengarah JSPT. Itu ialah yang sah di mana kita mengingatkan masyarakat pengguna jalan raya untuk membuat semakan dan menjelaskan sama. Dengan ada ramai yang tak tahu. Kenapa tak tahu? Banyak isu sebenarnya di dalam kalangan masyarakat pengguna jalan raya. Pertamanya, dia tidak mengemaskini alamat di sistem Jabatan Pengangkutan Jalan. Mungkin dia semasa kereta tu didaftarkan di Padang Besar Thailand. Padang Besar Perlis. Tapi dia bertukar kerja dan bekerja di Kuala Lumpur sekarang. Notis itu dihantar ke Perlis. Itu hambatan. Yang kedua, ada juga yang dihantar oleh pejabat pos ataupun oleh yang terlibat ni, kita tak terima dan akan dihantar balik kepada pihak polis yang istilah yang dipanggil return to sender kan. Ini cabaran-cabaran sebenarnya kan. Tapi sebab tu kita setiap masa mengingatkan pengguna jalan raya ni untuk memaksimalkan bagi mengenal pasti adakah dia telah pun dikenakan saman dan sebagainya. Sebab tu aplikasi MyBayar boleh akses 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari, tidak ada sekatan kepada bila-bila masa 24 jam di mana-mana saja dengan syarat kita daftar. Kalau kita tidak mendaftar 4 kali raya haji nak login dalam web ni pun tak akan kita dapat akses. Betul, kita rasa memang MyBayar Saman ni memang sangat membantu rakyat. Ya. Okey, boleh tak kita tahu kesan dia, doktor? Kesan kepada satu yang saya nak dengar sangat, kesan kepada organisasi PDRM itu sendiri selepas pelancaran MyBayar Saman ini. Okey. Apabila kita melancarkan ni, dia satu kredit dekat kita lah. Maknanya kita seiring dengan transformasi kerajaan untuk yang dipanggil paperless, yang dipanggil bergerak ke arah dunia tanpa kertas. Mana kalau dunia tanpa kertas susah pula kan. Maknanya kita bergerak seiring dengan nasihat kerajaan mentransformkan IT sebagai budaya dalam pengurusan. So ini merupakan sebahagian yang kita buat. Dalam masa yang sama, kalau kita ingat dulu bahawa dalam program NKRA National Key Result Area, kita telah membangunkan satu aplikasi yang dipanggil IPRS CAS. So dulu masyarakat pengguna jalan raya ni, ni saya kongsikan sikit lah. Masyarakat pengguna jalan raya ni, kemalangan jalan raya di Kuala Kangsar, dia kena buat report di Kuala Kangsar. Tapi 2013 melalui NKRA ni, melalui aplikasi One Reporting, kita boleh buat report di mana-mana balai di Malaysia.
Maknanya kalau kita accident di Kuala Kangsar, kita nak cepat, ada urusan yang mendesak di Pulau Pinang, sampai di Pulau Pinang kita boleh buat report di Pulau Pinang. Report tu akan Maksudnya- didelit dan dihantar ke Kuala Kangsar. Kita tak perlu terikat dengan balai polis trafik, cawangan trafik ataupun balai polis biasa boleh dia. Ya, mana-mana balai polis boleh kita buat report. Dan dengan syarat tidak lebih 24 jam. Jangan mana-mana balai hari yang ke-7 baru kita datang buat report. Ini kita akan kena saman lagi. Tidak membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam. Kenapa? Implikasinya besar kepada pengguna jalan yang lain. Barangkali kita terlibat dengan melanggar orang lain. Jadi menyebabkan kita dikenakan satu lagi saman, iaitu tidak membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam. Ini yang Okey, boleh kita Doktor. bantu. Kita rasa ini soalan yang terakhir untuk kita, Doktor. Sebab masa kian mencemburi kita, Doktor. Oh, masa mencemburui. Kita ingat 2 jam, 3 jam nak cakap ni. Dah bersemangat nak cakap ni. Sebab apa, Okey. kita bila berhadapan dengan student-student ni, saya sebenarnya suka lah. Sebab saya pun telah melepasi zaman-zaman ni kan. Kita student ni kita mesti go for flying colour kan. Sebab tu platform-platform begini menggambarkan kita ni orang yang ada inovasi, ada hala tuju. Bukan semua orang boleh membangunkan aplikasi ni, akhirnya akan dinilai oleh pensyarah kita bahawa memangnya kita hebat kan. Itu saya tahniahlah, sekalung tahniah kepada pelajar-pelajar UUM dalam konteks perhubungan awam ni yang telah berjaya membangunkan platform ni, dan akan dilihat sampai bila-bila oleh masyarakat pengguna jalan lain, dan ada banyak maklumat yang saya kongsikan tadi. Tahniah dan syabas. Dalam saya harapkan pensyarah-pensyarah anda akan memberikan sekurang-kurangnya A+++. Terima kasih kepada Dr. Rafi, sebab secara holistiknya Dr. Rafi bila kami mengajukan soalan, Dr. Rafi memberikan penerangan yang jelas lah. Sangat jelas. Sangat jelas. Kami berharap penonton juga dapat membantu penonton sama ada untuk membayar saman ke menggunakan aplikasi bayar saman, ataupun macam tadi Dr. bagi tahu, kalau kita kena accident berlaku kemalangan di mana-mana, kita boleh teruskan perjalanan kita. Kalau kereta kita masih boleh bergerak, kita boleh teruskan perjalanan kita. Tapi jangan lupa, sebelum tempoh 24 jam kita mesti buat laporan pada mana balai polis. Okey, Doktor. Kami daripada kumpulan Kemalangan Jalan Raya. Oh, hebat. Itu saya tengok dia punya logo tu, KJR. Saya duk Ini memang KUR kau punya Kemalangan Jalan Raya. Page kami ni, page Facebook kami, page Kemalangan Jalan Raya, merakamkan jutaan terima kasih di atas penerangan yang amat jelas daripada doktor sendiri. Terima kasih saya ucapkan, Doktor. Dan sudi meluangkan masa bersama kami malam ini. Last kalau hashtag kita- saya. Terima kasih. Saya nak sampaikan satu hashtag. Ya. Nak sampaikan satu hashtag kepada pengguna jalan raya. Bagi penunggang motosikal, tunggang, jangan tunggang langgang. Okay, terima kasih dan tahniah. Yang sangat menarik, Doktor. Ya. Okey. Tahniah dan syabas. Okay. Okey. Semoga kita berjumpa Selamat. lagi Dr. Bakri. Terima kasih kami ucapkan. Selamat menggapai awan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih. Baik, macam mana Baik? Ada sedikit lagi tips ke buat penonton kita? Apa yang boleh kita perhatikan, kalau kata yang belum mendaftar lagi main saman, mungkin lepas rancangan ni boleh terus download dekat Play Store, Huawei Store, dekat Android phone. Daftar seperti biasa, masukkan anda punya nombor kad pengenalan dan anda boleh semak jika ada saman tertunggang mungkin kita tak tahu kan. Betul. Rasanya masa sudah menceduri kita, sebelum kita ikut tirai, supaya nak kata apa-apa ataupun pantun yang seperti biasa. Ya, kami akhiri pantun serangkap pantun lah daripada saya. Nyamannya udara di waktu pagi, bunga mekar celahan meranti, umur panjang bersua nanti, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang Di luar sana, yang menonton daripada awal hingga akhir. Semoga maklumat yang kita dapat ni dapat diperhatikan dalam kehidupan yang akan datang. Jadi itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan, oh hentikan
kemalangan di jalan raya. Hentikan memandu dengan laju, takkan lari tempat yang dituju. Hentikan, oh hentikan kecuaian di jalan raya. Hentikan memandu secara bahaya. Fikirkanlah ahli keluarga.